Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Sebenarnya jawapan yang diberikan hampir sama setiap tahun. Isu ini belum lagi diselesaikan. Dikatakan ada yang diperbarui, ada yang ditambah baik, tetapi kita tidak dapat melihat results daripada penambahbaikan tersebut. Jadi soalan saya, dikatakan bermula dari 2020 kita ada penambahbaikan. Apakah penambahbaikan dalam proses tersebut? Selain itu, soalan kedua, bagaimana kerajaan dapat menyelaraskan pelaksanaan pemberian dokumen kepada stateless children ini? Kerana kalau kita lihat di Sabah dan Sarawak, isu ini sangat-sangat rumit. Bagaimana kerajaan nak kategorikan siapakah PTI, siapakah stateless children? Kerana di Sabah Sarawak kita juga ada pelarian perang sejak tahun 70-an. Generasi ketiga, keempat, anak-anak semua ada di Sabah dan Sarawak juga. Apakah rancangan kerajaan untuk mengatasi masalah ini, to solve this problem? Jangan kita punish these children just because of dosa ibu bapa ataupun kelembapan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Habib Kuching. Sila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Kuching. Saya ingin maklumkan di sini. Tadi saya dah berikan penekanan bahawa masalah kewarganegaraan atau taraf anak-anak ini kita pulangkan kepada individu-individu tertentu, terutamanya ibu bapa mereka. Pertama, mereka mesti mempunyai dokumen yang sah. Kalaulah anak-anak ini tidak ada dokumen yang sah, tarafnya seperti orang yang biasa yang tidak tahu bagaimana untuk kedudukan mereka yang ada. Jadi sebab itu saya nak maklumkan SOP yang telah pun kita lakukan buat waktu ini adalah pertamanya untuk tempoh masa yang kita berikan kepada anak-anak tersebut, pemohon-pemohon boleh kita berikan kelulusan jika sekiranya segala dokumen yang diberikan kepada kita adalah dokumen yang sah. Banyak juga perkara-perkara penipuan yang berlaku dalam negara kita ini. Maka sebab itu kita mesti menentukan bahawa dokumen yang sah yang telah diberikan. Kalau semua dokumen sudah pun diberikan kepada kita, insya-Allah kita boleh meluluskan dalam masa 12 bulan. Ini berlaku sebab itu bila kita nak melihat tentang masalah yang ada di Sabah sebagai contoh. Saya telah pun pergi lawatan ke Sabah baru-baru ini. Walaupun ada orang yang mengatakan saya pergi ke Sabah itu untuk perkara lain, tapi yang sebenarnya yang saya pergi adalah untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku. Tadi Amat Berhormat jumpa saya, Hamzah, dia kata. Saya kata saya pergi nak memastikan tentang kedudukan yang dikeluarkan oleh negeri Sabah dahulu tentang HIF 22, kad burung-burung, sijil banci, IAM 13. Semua ini berlaku di Sabah. YB, yang terpaksa kita ada nak mencela ke? Yang terpaksa kita tentukan supaya segala apa yang berlaku ini mestilah mendapat penyelesaian asal. Selepas penyelesaian asal itu telah pun kita berikan, insya-Allah kita akan pastikan dokumen-dokumen itu sah dan kita akan berikan kepastian dan mereka boleh pohon kalau ianya layak, kita akan berikan taraf kewarganegaraan kepada mereka. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, Libaran mohon satu soalan tambahan. Boleh tak? Ulu Rijang. Kita di galeri atas ini beri peluang lah. Mic pun tidak ada, tempat tulis pun tidak ada. Mohon Libaran lah. Yang jauh Ulu Rijang. Sebenarnya saya ingin menjemput YB Buford dulu untuk memberikan soalan tambahan yang kedua. Maaf. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ini daripada Sabah tadi, Sarawak, so Sabah lah kan. Ialah saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, berapakah jumlah permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan yang masih tertunggak daripada tahun 2015 hingga kini. Dan daripada jumlah tersebut, berapakah bilangan permohonan daripada negeri Sabah? Dan saya juga ingin tahu, adakah di kalangan para pemohon ini terdiri daripada anak-anak pelarian, anak-anak PTI, ataupun overstayers dengan izin? Terima kasih. Silakan Yang Menteri.
Terima kasih Muhammad Beaufort. Saya nak jelaskan di sini bahawa permohonan yang telah pun mereka buat untuk melalui perkara 15A ini bagi tempoh tahun 2015 hingga 30 Jun sebanyak 31,494 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A ini telah pun kita terima. Daripada jumlah permohonan berkenaan sebanyak 28,211 permohonan sedang kita proses, manakala bagi negeri Sabah kita ada 9,388 permohonan yang diproses dan didaftarkan di negeri Sabah. Itu untuk jawapan yang pertama. Yang keduanya, sama ada permohonan ini daripada anak-anak PTI, sama ada melalui segala masalah yang ada di Sabah. Saya ingin maklumkan bahawa kita sedang memerhati secara detailnya sama ada mereka itu adalah stateless, bagaimana menyebabkan mereka ada di negeri Sabah tersebut. Seperti yang saya telah pun maklumkan tadi, ini masalah yang besar di negeri Sabah di antara Persekutuan dan juga negeri Sabah. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, mohon disampaikan. Oleh kerana perkara ini amat penting, perkara kewarganegaraan, saya ingin memberi peluang kepada Yang Amat Berhormat daripada Ketua Menteri Sabah untuk kerana ini berkenaan dengan Sabah pun banyak ceritanya. Saya ingin terima kasih Datuk Speaker, persoalan yang dibangkitkan. Last question ya. Sepangka bagi Chan. OKU. Berhubung kait dengan stateless children. Stateless children. Ya. Terima kasih. Boleh. Silakan Yang Amat Berhormat. Ya. Ini berhubung kait dengan stateless children yang ada. Saya sependapat dengan Yang Berhormat daripada Kuching, perlu ada penyelesaian dia. Kena kita sedar dan tahu ada di antara anak-anak yang di peringkat awal umur mereka 7-6 tahun ditinggalkan oleh ibu bapa. Stateless kid. Ya. Yang bapa dia pun tak tahu ke mana, mak dia pun tak tahu ke mana, mereka membesar. Sehingga ada yang 19, ada yang 20 tahun. Kena tak ada penyelesaian dia. Tak boleh masuk sekolah, tak ada keterangan dia. Seperti apa yang disebutkan oleh Kuching, we must be human sikit dari segi penyelesaian. Anak-anak ini besar. Kalau kita nak hantar balik, ke mana negara mereka nak dihantar? Ke Filipina pun mereka tidak tahu mana kampung. Ke Indonesia pun tidak tahu mana suku sakat mereka. Jadi saya harap, kalau ada penyelesaian, cannot be just to prolong dengan izin. All this issue, there must be a solution. Untuk mengatasi masalah segmented. Satu yang dah dewasa, satu yang stateless. Tak ada ibu bapa, tak ada bapa angkat, tak ada penjaga mereka. Dia berkeliaran di bandar. Yang kita jadi penyelesaian dia. Jadi saya harap, saya masih ingat dulu masalah ini timbul masa saya jadi menteri pun di peringkat persekutuan. Jadi ini perkara yang cukup penting. Yang keduanya ada dibangkitkan tadi oleh Yang Berhormat daripada Menteri Dalam Negeri. Tentang MM13, tentang burung, 15 saat ya. Ya, burung-burung. Saya nak jelaskan bahawa MM13 is a recognized document by UN. Burung-burung kertas saja. Bancian kertas saja. Is not recognized. Dan dimasukkan dua burung-burung dan juga bancian ini kepada yang recognized internationally. This is political asylum. How can the government take that as a solution? Kerana yang burung-burung ni hanya mungkin dalam lingkup MM30 ini hanya mungkin dalam 40,000, 30,000. Yang bancian dengan burung-burung ini mungkin beratus ribu yang membaikkan PTI. Takkan kita nak halalkan sesuatu perkara yang tidak halal. Terima kasih. Jadi saya ingat perlu ada penjelasannya. Sila Yang Berhormat Menteri untuk memberi penjelasan. Soalan terakhir ya. Terima kasih Yang Amat Berhormat sempurna. Kita hidup ni jangan double standard. Kalau kita nak luluskan kerana on human factor, sebab itu saya nak lihat juga segala dokumen mereka yang dilahirkan, sama ada mereka dilahirkan di Sabah atau di mana sekalipun. Masalahnya tadi Yang Berhormat kata, kita recognize only one and IM13. Betul lah, kita nak recognize yang satu. Yang anak yang 19 tahun yang pakai burung-burung macam mana?
Yang pakai CJ banci macam mana? Janganlah double standard. If you are looking at the human factor, biar saya uruskan supaya kita nak selaraskan semuanya. Akhirnya kita tahu mereka dilahirkan atas sifat ibu bapa yang memegang dokumen mana. Itu yang kita nak selaraskan. Bukan saya nak berikan orang semata-mata. Ini adalah negara yang berdaulat. It is not easy for anyone to have kewarganegaraan dalam negara kita. Ini bukan debate ya, Yang Berhormat. You can talk during Royal Titah Agong nanti boleh bahas. InsyaAllah saya akan jawab balik. Yang penting kepada kita adalah untuk menentukan supaya anak-anak yang stateless ini kita tengok. Kalau kita dah tidak boleh beri apa sekalipun kelayakannya, kita akan pastikan mereka sekurang-kurangnya ada identiti untuk mereka hidup dalam negara ini. They are pada saya, they are the citizen of the world. Sama ada mereka di Sabah kan di mana pun, mereka masih lagi manusia. Sebab itu saya nak pastikan segala apa yang dilakukan ini supaya setiap mereka yang ada dalam negara kita ini mempunyai identitinya. Itu yang patut kita berikan. Bukan kita semata-mata nak tentukan semua orang yang stateless mesti diberikan kewarganegaraan. Should not be in that manner. Yang pentingnya adalah kita tahu daripada apa taraf yang perlu kita berikan kepada mereka daripada masa ke semasa. InsyaAllah segala ini boleh diselesaikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Tuan